Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang menjadi hangat seluruh Malaysia ini sekarang, salah satunya cerita tentang Akmal lah, ketua orang besar berpangkat, berpengaruh di dalam UMNO. Tiba-tiba ada satu berita yang baru saja saya terima sebentar tadi. Adakah Akmal diharamkan ke Sarawak dan Sabah selepas tindakan beberapa pemimpin besar di Sabah ini? Aktivis akhirnya bersuara. Aktivis akhirnya mengeluarkan pendapat mereka, pandangan, permintaan mereka. Aktivis menuntut supaya Akmal dan 4 lagi yang lain terus diharamkan ke Sabah dan ke Sarawak. Aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang di dalam ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya terus dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu, yaitu negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum itu saya ingin terangkan, negeri Sabah dan Sarawak adalah negeri yang cukup harmoni, berbilang kaum, hormat menghormati, toleransi, dan kami tidak ekstrim dalam apapun keadaan. Dalam agama kami tidak ekstrim, dalam bangsa, suku, kaum kami tidak ekstrim. Kami sentiasa boleh toleransi, kami menghormati, sebab itu di Sabah adalah negeri, Sabah dan Sarawak, negeri yang cukup harmoni. Kami boleh sambut apa saja perayaan kami, agama kami kah, suku kami kah, dengan toleransi. Sebab itu kami tolak yang ekstrim. Kalau mau bawa yang ekstrim, jangan datang Sabah, jangan datang Sarawak. Kami tidak terima orang-orang yang ekstrim di Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak atau SAPA dan Sabah Defenders of Essential Land atau MOPOD menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada memasuki wilayah Sarawak. Mereka termasuk ada 4 orang lagi ya. Saya ingin kongsi kepada Anda, ada 4 orang lagi yang mahu, yang aktivis-aktivis ini mahu supaya terus diharamkan, tidak dibenarkan, dilarang untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah. Kedua, Firdaus Wong. Ketiga, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu. Keempat, Syakir Nasoha. Dan kelima, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Inilah nama-nama yang mereka mahu supaya diharamkan, dilarang, tidak dibenarkan sampai bila-bila masuk ke wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya ulang lagi, mereka ialah yang pertama Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha, dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Yang lain saya tak pasti kenapa, Ridwan T. Abdullah tak pasti kenapa, Firdaus Wong tak pasti kenapa, Zamri Vinod ini pun tak pasti sangat kenapa, dan Syakir Nasoha saya tak kenal. Kemudian apa lagi? Senarai hitam, mereka kata senarai hitamkan immigration yang dicadang, senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap yang tidak boleh bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga itu menimbulkan ketakutan dan menimbulkan rasa tidak selamat, menimbulkan dan menggalakkan sikap berpecah belah di negara Malaysia.
katanya kata salah seorang yang mahu perkara itu berlaku, yaitu wakil daripada Mopot, Atama Katama. Beliau berkata gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, iaitu Peter John Ajaban, dan Wakil Mopot Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal imigresen sendiri, seperti yang telah ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa otonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lebih lanjut, mereka berkata Premier Sarawak, iaitu Abang Johari Openg, perlu untuk mengemas kini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Katanya ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, nilai toleransi, nilai keharmonian sosial di kedua-dua negeri itu. Ya, seperti yang saya katakan pada mula, Sarawak dan Sabah memang terkenal dengan sikap toleransi. Sikap toleransi, kami boleh hidup aman damai di Sabah dan di Sarawak, dan saya setuju. Bukan bermakna mereka ini ya, tapi saya setuju secara amnya bahwa orang-orang yang ekstrim, orang-orang ekstremis yang boleh membawa risiko perpecahan, pecah belah, kemusnahan keharmonian di Sabah dan Sarawak ini, ya saya setuju supaya diharamkan, jangan masuk Sabah Sarawak. Kamu buatlah di negeri kamu, kamu buatlah di tempat kamu, tapi Sabah Sarawak jangan, tak payah masuk sini. Kami tak minat pun dengan perpecahan yang dibawakan itu. Jadi harap-harap semua ahli politik, orang-orang ternama, orang-orang yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak dapat berfikir dengan lebih lanjut. Dan sementara itu, orang-orang tinggi-tinggi di Malaysia, mari kita sama-sama teruskan keharmonian yang berlaku di Malaysia. Kita pegang bersama-sama kontrak sosial yang ada di Malaysia, menghormati, toleransi. Sebab itulah ada termasuk di dalam kita punya rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Itu bermaksud toleransi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.